أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah kamu akan Al-Quran, kerana Quran akan tolong kamu di hari akhirat nanti. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali, banyaklah kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada kita lagi di hari ini. Jadi minggu ni kita mari ngaji mengenai dengan hak Quran sikit. Jadi oleh kerana apa saya nak sebut hak Quran ni? Ada setengah orang kita tu duduk baca Quran dah, duduk buat amal baca Quran dah, alhamdulillah. Dan ada setengah orang kita duduk malas nak baca Quran lagi. Tak mula lagi baca Quran. Baca koh-koh juga gitulah. Jadi kita kena amat-amati dengan Al-Quran, sebab Quran ni ada belakang. Kita nak berkat, duduk di Quran. Nak gapo? Ada di Quran belakang. We kita saat ni tu beramal dengan Quran. We kita saat ni tu baca Quran je. Jadi belum pada saya nak lebar saat ni tu, nak kecek jadi panjang sikit tu, nak royak lebih orang baca Quran di abang nyata segi umum dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak orang baca Quran di atas dunia, Quran hak kita baca ni tolong kita di hari akhirat. Siapa ratik hak boleh tolong kita di hari akhirat? Tak ada, malaikat Quran hak kita baca. Sebab tu Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca Quran. Bacalah Quran awal, bacalah Quran ayah-ayah dia, bacalah Quran mama-mama dia, mek-mek dia, bacalah Quran. Apa? Fa innahu, sesungguhnya Quran ni hak kita baca hari ni ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di hari akhirat esok Quran duk syari kita. Mana Mek Yah, mana Aminah, mana Khalid, mana Zaid. Apa Quran duk syari kita, nak tolong kita. Nak tolong kita, Quran nak tolong kita. Sebab tu hari ni mek-mek dia, mama-mama dia, kita carilah masa we ada juga dalam hari-hari kita tu baca Al-Quran. Cara nak wi kita ni dekat dengan Allah.
Nak wi Allah Taala sayang kepada kita, buat lagu mana? Kita kena buat lagu mana wi Tuhan sayang dan kasih kepada kita? Di antara amalan dia kita baca Quran. Siapa baca Quran, orang ni Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada orang tu. Di hari ni akhir zaman, kalau tak ngaji ponok, kalau tak ngaji tahfiz, payah dah nak duduk. Nah, sibuk dengan Quran. Payah dah nak cari orang yang kalau tak ngaji tahfiz. Kalau kita kata budak ngaji qalafis, orang ngaji qalafis ni pagi, tengah hari, malam saat ni tu baca Quran semua. Baca Quran semua. Sebab itulah orang ada anak ngaji hafiz ke, kalau kita mati satu hari depan ni, dia boleh pahala tak wati. Ibu apa sore tu. Ulama sebut anak-anak siapa hak duduk buat ibadat, kita kecek bab Quran rok, anak-anak siapa duk baca Quran semua, ibu bapa dia duk alam kubur tu duk boleh pahala. Ibu bapa dia duk boleh pahala. Sebab apa ibu bapa dia duk boleh pahala? Sebab anak duduk baca Quran. Kalau anak kita duduk baca Quran di kelas tahfiz, kita mama dia ni biasa kedak ngaji tahfiz weh. Hafizah weh. Dah. Nah, kalau kita tak biasa, nah, anak kita kalau ngaji tahfiz amo nak ya, amo ni biasa ngaji juga hudah-hudah pun ngaji tahfiz. Nah, ngaji hudah-hudah ni ngaji tak lama mana 2 tahun. Nah, ngaji 2 tahun ya kalau tahfiz. Nak royak kehidupan budak hak ngaji tahfiz, duduk dalam kalau tahfiz kan. Bangun tidur tu buka 4. Ada setengah kalau tu buka 3.30. Maya tahajud. Bukan bangun tu pergi berak tidur mula sebab kita dah. Bangun buka 4 maya tahajud, sudah maya tahajud. Sama tara nak bas subuh tu, masuk kelas baca Quran. Ada kelas. Masuk baca Quran, bawa orang bas subuh, maya sunat subuh, lepas tu tunggu nanti maya fardu subuh. Lepas maya subuh baca Quran. Sampai matahari naik. Waktu tengah jam makan nasi pagi, sudah makan nasi pagi masuk kelas baca Quran pula sampai pukul 10.30. Lepas ada tu tidur tengah hari. Nah, tidur tengah hari. Bangun pukul 12. Bangun mari maya zuhur. Sama tara nak bagi zuhur baca Quran dulu. Sudah maya zuhur makan nasi tengah hari start pukul 1 baca Quran sampai asar. Nah, lepas asar tu wi rehat wi budak-budak tu nak teri orang nak main gapo dalam masa sejam tengah. Pukul 5.30 tu katak loceng dah. Becek kering dah. Wak gapo? Wi budak saat itu pergi sipai mani naik atas sejik. Wak gapo atas sejik? Duduk doa dengan Tuhan. Baca Quran, doa, zikir. Sama tara matahari nak jatuh ngorek tu. Lepas pada ngorek, nah baca Quran sampai pukul 8 Isyak. Duduk dengan baca Quran semua anak orang ngaji tahfiz. Sama ada hafiz orang atas dan hafizah orang tino. Kalau mak, kalau mek, kalau ayah mati duk dalam kubur, anak duk ngaji hafizah, Masya Allah. Sukanya orang tu duduk dalam kubur. Malaikat bawa amalan anak buat pergi tengok. Hei Aminah, tengok amalan anakmu dah baca Quran. Nah, Allah sukanya kita duduk dalam kubur. Lepas tu kalau anak nah hak yang ada pula, hei abah Khalid. Ni anakmu Khalid ni. Duk baca Quran, Allah sukanya, sunatnya. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, ni nak ayat kelebih. Anak kita duk baca Quran. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW ayat hari akhirat esok nah, ayah Maria boleh mungkut. Boleh mahkota. Mahkota tu hewi kepada mak ayah pakai atas kepala. Mahkota ni sinar dia tu lebih pada cahaya matahari dunia.
Allahu Rabbi. Mahar dia tu lebih pada dunia ni lagi, isi-isi dunia ni lagi. Ibu ayah tu tanya, ya Rabbi, hei Tuhanku, muwi apa? Aku buat amalan gapo muwi hak ning ni? Kena aku boleh amalan hak ning ni. Karena gapo muwi amalan hak ni ke aku, hei Tuhan. Tuhan kata, ning balasan hak aku wi kepada ibu bapa yang anak duduk baca Quran. Allahu Rabbi. Bah kalau anak kita ngaji Quran, ngapal Quran sampai ingat 30 juz. Lepas tu dia jaga Quran 30 juz tu. Lepas tu dia beramal pula Quran 30 juz tu. Anak ni boleh tolong keluarga dia 10 orang wajib kena masuk neraka. Kalau ayah wajib kena masuk neraka, anak hak pandai Quran ni boleh tolong. Ayah, mak dia, keluarga dia, siapa tak kira ahli keluarga, ya boleh tolong sampai 10 orang. Ya Rabbi, ya Allah. Kalau orang alim, kalau anak kita orang alim, boleh tolong sama banyak orang, sama banyak bintang yang ada atas langit. Allah. Nah, ni nak ayat atas agama. Kalau kita wi agama, hatta anak kita ngaji agama tak rugi akhirat, dunia pun tak rugi. Kalau kita tengok hati kita, nampak anak kita bakal piyah, bakal kesubagi sejik masuk orang bel lagu mana wasa. Sejuk mata. Sampai zuhur, sipai masuk bilik air. Nah, bakal baju ke gimana? Allah Rabbi sejuknya. Tapi payah. Nah, hak ada tu kena ngepek dulu. Hei, dengar tak pergi berzuhur tu, kau lengah tu ngepek dulu. Anak nak boleh gerak tangan, nak gerak kaki. Ya Rabbi. Nah, kita nak pengata anak kita ni, orang pengata duncai hati kita ibu apa ke. Nah, bah akhir dunia lah ni, ya Allah, ya Rabbi. Nah, kau payah lagi. Cuba kita cek tengok orang dalam kampung kita. Tak nanti orang dalam keluarga. Orang dalam kampung tu ada berapa orang? Hak ngaji hafiz, hak ngaji pondok, hak panas sungguh. Saya ingat tok guru saya royak masa dulu. Masa dulu tu, nah, orang dalam kampung tu boleh cari cukup 40 orang baca Quran. Orang buat 40. Orang buat 40 ni dia nak baca Quran 30 juz lah. Tak kena cari orang lain, pakai orang dalam kampung tu je. Orang dulu, masa dulu panas Quran belaka. Lah ni kalau dia nak buat 40, di email hak ni tu lengok dah, tekak anyih. Apa weh cari orang dalam kampung ku biar batik panas Quran. Cari tu cari ni tak ada. Mujur ada tahfiz. Nah, gi cari kalafi, gi cari pono baba ustaz nak minta budak boleh 15 orang baca Quran 30 juz cukup 40 ni. Mujur ada tahfiz. Nah, walaupun orang dalam kampung kita tak pandai baca Quran supaya dengan orang dulu. Nah, alhamdulillah dah situ. Kalau anak kita sendiri pandai baca Quran, Allah rasa lagu mananya kita. Nah, masa kita sakit ya duk baca Quran ya widi kita. Nah, baca Yasin jadi satu ubat, jadi satu orang panggil ubat wi hilang sakit. Baca Yasin duk doa dengan Tuhan. Kalau anak hak tak reti agama kita sakit, duk macam dia tu. Main terosak dia, main TikTok dia, main Facebook dia, main geng dia, main ngasang dia. Kita duk sakit lengak di rumah sakit. Allahu Rabbi ya Karim. Kita nak tupai anak kita dunia akhirat. Bukan saja kita nak tupai duit gaji je. Nah, hak tu kita ada yang lanat dah. Sebab tu, kita kena usaha. Di antara benar hak molek, kalau kita nak doa ke apa, baca Quran banyak dulu. Baca Quran dulu. Lepas ada kita baca Quran tu, doa dengan Tuhan. Hei Tuhan, anakku jadi jujur lah. Hei Tuhan, hei Tuhan, lemukkanlah hati anakku. Hei Tuhan, kita doa lagu tu lepas pada kita baca Quran. Nah, lepas ada baca Quran, doa semua.
Nah doa semua Allahu Rabbi. Ni nak ayat katanya orang baca Quran ni Allah Taala sayang dan kasih kepada dia. Maka fak kita semua hok duk dengar lah ni kita kena ke usaha dah. Kena payayang dah. We kita jadi ahli Quran. We kita ni jadi orang baca Quran. Orang baca Quran kita kena usaha we jadi orang baca Quran. Nah Allahumma salli ala Muhammad. Habis di situ. Yang gini. Tangga mula-mula ni ke kita baca Quran dulu. Baca Quran. Kalau kita wasa malas raweh nak baca Quran ni baca banyak dah. Baca banyak dah. Kita usaha jadi orang dengar orang lain baca Quran tak apa. Pasal Quran dengar. Misal kata kita tak boleh baca Quran hari ni tapi kita tak setinggal Quran juga. Nak sah kok baut dengar Quran juga. Pasal Quran dengar orang baca Quran. Boleh pahala lah orang dengar orang baca Quran. Masalah orang baca Quran sendiri tu pahala habis cakap dah. Banyak dah. Nabi SAW ayat kita baca satu huruf. Bukan satu ayat ni, satu huruf. Misal katanya alif lam mim. Bukan satu huruf tu. Nah, itu tiga huruf tu. Nabi SAW ya. Kita baca alif lam mim. Alif satu huruf 10 kebajik ke boleh. Lam satu huruf 10 kebajik ke kita boleh. Mim satu huruf 10 kebajik ke kita boleh. Alif lam mim 30 kebajik ke kita boleh. Bah kita baca lebih pada tu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf dah situ? Satu huruf 10, satu huruf 10. Kalau kita orang hak baca Quran, kalau kita orang dengar orang lain baca Quran pun boleh pahala banyak juga. Boleh pahala banyak juga. Pas Nabi kita sendiri ya, sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ni suka dengar orang lain sahabat-sahabat baca Quran. Nabi kita walaupun Quran turun di atas Nabi, tapi Nabi ni suka dengar orang lain baca Quran juga. Nabi cop fang sahabat orang lain tu baca Quran Nabi dengar. Ya, Quran turun di atas Nabi, tapi Nabi pun jadi orang hak suka dengar orang lain baca Quran juga. Suka. Ada seorang sahabat nama Ibnu Mas'ud. Nabi SAW suruh dia tu baca Nabi dengar. Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, aku tak layak nak baca Quran Rasulullah dengar. Sebab Quran turun di atas Rasulullah, Quran turun di atas Nabi. Jadi patutnya Nabi lah kena baca saya dengar ni. Nabi ayat kena. Nabi pun ayat kata, hei sahabatku, aku pun suka, hati aku ni suka dengar orang lain baca Quran juga. Nabi pun suka dengar orang lain baca Quran juga. Sebab tu kita pun misal tu kita baca Quran dah wasa tak gerak dah weh. Sebab bulan puasa nak siapa ni? Ataupun belum pada bulan puasa kita kena latih dah weh baca Quran ni. Ni kita nak mula baca bulan puasa tu dah tak ada hotel. Kita lah ni kena belajar dah Quran. Baru masuk bulan puasa Ramadan Pak, Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Kita pun nak baca Quran lah bulan Ramadan. Nampak orang lain baca Quran, ya tu baca Quran bulan puasa. Ya ni baca Quran bulan puasa. Kita tengok Allah wasa nak baca Quran supaya dia. Bagi kita kena usaha ngaji lah. Dah lagi ni 2 bulan ni. Dah lagi, ada lagi dalam lebih kurang 2 bulan 7 hari dah. Ataupun tak sampai 2 bulan 5 hari, ni hari gitu nak masuk Ramadan.
nak masuk Ramadan. Ada seminggu lagi nak masuk Rajab ni. Masuk Rajab, berhabis Rajab, masuk Syaban, berhabis Syaban, masuk Ramadan. 2 bulan dah nak masuk Ramadan. Pas kita nak uyadi supaya tahun-tahun lepas mari ke? Lagu mana? Tak baca Quran. Nak baca Quran tak pandai. Pas nak buat lagu mana wi pandai? Kena belajar. Orang hak pada baca Quran lah ni pun dulu dia tak reti. Kau ada orang nak mari fak kita duduk sini. Tubik pada perut mak kita tu panal lalu dah baca Quran. Tak bang. Ngaji mari alif botol belaka. Nah, ngaji mari di surat Qadir belaka. Ngaji mari di Iqra belaka. Nak malu gapo? Malu takut ni. Hak kita kena patut malu ke? Kita kena malu kita tak pandai baca Quran sampai mati. Kalau kita tua dah, amo ni tua dah, wasa malu nak pergi ngaji Iqra, wasa malu nak pergi ngaji apa ni? Surat Qadir. Tak usah malu. Malu depan Tuhan hari akhirat esok tu. Tuhan wi umur kita 70 tahun, 80 tahun tak pandai baca Quran. Hak tu kena malu lagi. Dah Allah Taala wi umur kita ni. Saya pun dak royak dah ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak umur yang Tuhan wi kepada kita, Tuhan tanya di hari akhirat esok. 80 tahun aku ikut umur, hei manusia, hei Sianung bin Sianung, hei Aminah, hei Zainab, hei Khalid, hei Zaid, hei Umar. Nah, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 90 tahun hak aku umur tak ada masa nak pergi belajar ngaji Quran kerana bukan tak ada, malu tu nak jawab aku tu. Sebab tu lah ni 2 bulan ni kita widai lah, ngaji lah. Minggu sekali Syari tempat ngaji. Baru ni saya pergi kok kuasa Jabat Resok. Ada satu masjid tu, minggu sekali dia buat hipung orang tua belajar Quran. Buku dua ni, buku dua supaya Pak kita ni. Saya tengok, saya tanya kata, ya buat gapo situ tu nampak orang tua saja. Ya toh, nak minggu di masjid kita ni ada duduk ngaji Quran orang tua. Orang tua ngaji Quran ni. Pas saya tengok orang tua dia pegang bukan surat besar nah, hak tu surat Qadir, hak tu Iqra la ilaha illallah. Tak malu dia dah. Tak malu muka yang nak ngaji ni pandai. Ilmu saat ni tu duduk di Allah, bukan duduk di tok guru, bukan duduk di kita. Yang setengah kita tu Allah, kalau aku ngaji tua ni pun wasa tak boleh dah. Ya supaya dengan ilmu ni boleh beli gitu. Ilmu duduk di Tuhan. Tak pelik pun. Sahabat tu yak lana-lana ngapa Quran kau umur tua dah. Tuhan wi lagi, Tuhan tengok di atas usaha kita. Saya ni tak biasa tengok, tak biasa jumpa lah. Nah, hak tu begai Iqra, hak tu begai surat Qadir, hak tu begai surat besar ada jugalah. Baca juz 1, juz 2. Tapi dia mau nak ngaji juga lepas pada motong demo tu. Nah, buku pula buku belas sudah dah demo kelik jidu star bawa orang bezo game main Zoho. Sudah tu makan nasi star. Nah, lepas tu mari ngaji Quran pula. Masya-Allah. Nawi hidup juga tempat kita ni susah. Nah, Allahu Rabbi ya Karim. Hani kita kena usaha. Nah, kita kena usaha hari ni. Jadi kita bakal usaha lah nak masuk 2 bulan. Baru masuk bulan Ramadan, pak kita mula baca Quran hak kita ngaji lalu dah. Wasa tak rugi, wasa baik. Walaupun tak ada pesing pun, orang panggil ada pesing 50 naik lagi. Ni masuk bulan Ramadan tak baca Quran, masuk Ramadan tak baca Quran. Bahkan kalau Ramadan di bulan Ramadan bulan Quran dah tak baca Quran juga, nak baca Quran bulan mana? Hari lain-lain pun duk hijau sampai tak ada baca Quran. Nah, kita ada jugalah masuk untuk baca Quran tu. La Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nak ayat sini katanya
Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka dengar orang lain saat itu baca Quran. Nah, Nabi suka dengar. Nabi royak kepada Ibnu Mas'ud kata, "Hei Ibnu Mas'ud, bacalah Quran wi aku dengar." Bacalah Quran wi aku dengar. Ibnu Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, nak wi saya baca Quran tak layak sebab Quran ni turun di atas engkau. Selayaknya engkau lah baca Quran wi saya dengar." Nabi kata, "Hei Ibnu Mas'ud, hati aku ni suka dengar orang lain baca Quran." Nah, maka dengan sebab tu kita ni kena wi dengar ratik. Pasal ratik Quran. Kalau kita payah kalau nak buat lagu ni wi ayah baca, nah orang lain dengar. Lepas tu gile baca, hak tu rasa payah. Kalau ada lagu tu malam nah, gile baca Quran. Ayah baca sepipi, nah mak dia pula baca sepipi. Lepas tu anak pula baca sepipi, hak tu payah. Nah, hari ni nah ya ada alat pasal buka. Nah, kita boleh buka Quran we dengar dalam rumah kita. Nah, pagi-pagi koeno, petang koeno. Nah, ni dak lagu semacam. Nah, bangun pagi tu lagu dah. Allahu Rabbi Karim. Habis itu. Patus lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, kalau kita baca Quran dalam rumah kita. Ni, molek juga kita baca Quran dalam rumah. Nabi kata, jangan we di rumah supaya dengan kubur. Senyap dik. Apa senyap dik? Tak ada orang baca Quran. Nabi kata rumah semana yang tak ada orang baca Quran dalam rumah tu supaya dengan kubur dah. Cuba tengok orang, cuba tengok kubur ada orang nak baca Quran. Kalau sini, nah tak ada sini. Nah tak ada senyap. Nabi kata apa? Nabi ayat katanya apa nama ni? Jangan wiadi rumah kita supaya dengan kubur. Nah, kalau ada orang ada masa 7 hari tunggu kubur tu ya. Lepas tu dak. Jangan. Nah, kita kena baca lah Quran dalam rumah kita ratik. Bukan rumah baca Quran. Kita orang hak duduk dalam rumah saat ni tu baca Quran. Ada 4 perkara dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, siapa baca Quran dalam rumah dia, tak kira surah gapo ni, ke bacalah Quran. Ku huwallah ke, kuliah ke, alam tarakai ke, surat Qadar pun tak ada apa. Ambil surat Qadar baca, tak ada masalah. We baca Quran. Kalau nak molek lagi tu baca surah Baqarah. Kalau nak molek. Sebab apa? Siapa baca surah Baqarah, syaitan iblis tak masuk dalam rumah tu. Nah, orang buat sihir ke apa rumah kita tak ada. Bakal jadi tawaf be. Tapi malah kita tahu dah ubat dia lagu mana tapi tak nak baca pun. Nah, supaya apa ni surah Tabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, siapa baca surah Tabah 30 ayat nak malam, dia mati duduk alam kubur tak kena seksa. Tak kena azab kubur. Tak kena seksa. Dan surah Tabarakallazi ni 30 ayat ya. Kita baca 30 ayat ni, dosa kita ada banyak tara mana Tuhan sapuh habis. Tabah tu. Nah, kalau kita baca tahu tapi nak buat amal tu susah. Nah, Allahu Rabbi. Kalau kita mati pak, semua orang hak mati lagu ni berlaku. Tak percaya cuba mati. Kalau mati tak boleh hidup kelik lah. Nak cuba guna. Tapi nak ayat atau kita yakin ke tak? Kita yakin ke tak kata kalau mati pak, nak benda lagu ni berlaku. Kenapa? Nak hidup kelik mari semula laku. Nak baik tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita kurang amalan. Tak baca Quran mana, tak semaya mana, mati pak nak kelik mula. Nak kelik mula minta ngadu hei Tuhan, hatta aku kelik mula lah di atas dunia hei Tuhan. Oh, aku nak semaya dah, aku nak baca Quran dah Tuhan, aku nak pergi ngaji dah. Tuhan tak hatta seorang hambuk.
Nah, sebab tu kita bacalah Quran. Tak. Ada 4 perkara hak Nabi sebut dalam satu hadis, orang baca Quran dalam rumah Tuhan wi dia. Yang pertama, Tuhan wi luah rezeki. Dalam rumah tu Tuhan wi luah rezeki. Duk wasa spek rezeki ni cuba cek molek kata baca dak Quran. Dalam rumah tu baca dak Quran. Orang dalam rumah buat kerja wasa payah dapat rezeki. Pagi hari tu kita dah buat gapo mula-mula Quran kedak. Dak Quran kedak. Yang pertama Nabi kata siapa baca Quran dalam rumah Allah Taala luah rezeki. Yang kedua, penuh dengan kebajikan. Dalam rumah tu penuh kebajikan. Yang ketiga, penuh dengan para malaikat. Yang keempat, syaitan tak boleh nak masuk dalam rumah orang baca Quran. Syaitan tak boleh masuk dalam rumah orang baca Quran. Ni kelebihan kalau kita baca Quran dalam rumah. Ambil masa sikit lepas ngorek kerana baca Quran, lepas subuh kerana baca Quran. Masalah kita kerja dah. Kewi ada juga dalam 24 jam ni. Baca Quran. Tahu ke tak kata masa kita lah ni banyak lebih pada dulu. Masa lah ni cepat. Masa lah ni banyak cepat lagu mana? Masa lah ni ke hak saya bunyi dengar demo de oyak saat ni tu. Nak kerak 1 jam waktu baik. Lah ni 24 jam ke? Demo duk kira-kira dunia ni musim banyak. Jadi cepat wela tu cepat. Wela cepat. Jadi kena waktu baik 1 jam tinggal ada 23 jam. Jadi kau cepat. Nabi kita royak lama mari dah. Kata dekat dengan kemak ni masa cepat. Orang kaji. Kok NASA, kok Amerika apa dia duk kaji. Mereka royak kita wasa pelik. Siaplah. Hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk royak mari lama dah. Tak wasa gapo. Ni orang kita. Allahu Rabbi. Jadi kau cepatlah kita ni. Kau cepat dengan mati. Kau cepat dengan kubur. Kau cepat dengan kemat. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita pakat usaha lah kau. Saya nak royak mengenai dengan kelebihan surah-surah dalam Quran sikit. Saning bentuk umum. Ni nak royak kelebihan dalam surah Quran. Ya dalam Quran ni ke surah dalam Quran ni ada kelebihan belaka. Ada kelebihan belaka. Jadi saya nak ambil hak dalam hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab para ulama. Dia duk sebut mari di antaranya surah Fatihah. Surah Fatihah ni banyak kelebihan Banyak kelebihan. Surah Fatihah banyak kelebihan. Tara bismillah saja tu pun habis cekak dah. Siapa yang nak wi amalan dia ada berkat. Siapa yang nak wi perkijaan dia ada berkat. Kita buat gapo-gapo nak wi ada berkat. Siapa kata nak lagu tu? Nak belaka. Kalau tanya kok nak belaka, kita buat go ni nak wi berkat. Nak buat go tu nak wi berkat. Nak buat go tu wi berkat. Tahu ke tak? Kata kita buat gapo-gapo jadi berkat dengan kita baca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Mafhum hadis ni siapa nak berkat kena baca bismillah dalam perkijaan itu. Misalnya kita makan nasi. Nak wi berkat dalam nasi kita ni baca bismillah. Kita minum air, nak wi air kita minum ada berkat baca bismillah. Kita nak buat kerja gapo-gapo tak kira, motong ke gapo ke, nane ke. Kita baca bismillah lah ke. Nabi kata kena dalam perkijaan kita tu ada berkat.
Bismillah tu. Nah, sebab tu kita baca bismillah lah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Dalam kitab yang nama Jauharul Mauhub, ia duduk wayak mengenai dengan kelebihan orang baca bismillah. Ada satu cerita, ada Tok Mulu dengan anak koli. Bukan anak koli ke, orang nyata hamo, tat hamo. Ada seorang hamo, dia tu duduk cari jalan nak lucu dengan Tok Mulu. Dia hamba ni nak buat dia jadi Isra'. Nak buat dia tu jadi merdeka. Dia cari jalan nak buat lagu mana Dia jumpa satu jalan. Gapo? Kena Tok Mulu dia, caunai dia tu mati. Kalau caunai dia mati, dia jadi Isra'. Tahu kedak kata dia buat gana. Dia bubuh racun. Dia ambil racun, bubuh dalam air, akak air tu Tok Mulu dia minum. Pak kita mana tahu kata dalam air ni ada racun. Misalnya bubuh air 5. Air 5. Air 5 ni cahaya 5. Air som, air 6 som. Air 6 som ni nak bahu 6 som lah. Kita buh yapit dalam air 6 som tu. Kalau ada orang buat lagu tu, kita dia mak akak air kita minum. Kita minum cerak, tak tahu kata ada yapit ke tak ada. Jadi seorang Tok Mulu ni, hamba dia tu nak merdeka dia tu, nak dia jadi Isra' banyak-banyak tu, dia bubuh racun, bubuh yapit dalam air. Ya bubuh yapit dalam air, dia akak air tu Tok Mulu minum. Tok Mulu pun ke tak ada mikir gapo lah, duduk molek Ya minum jadi tak jadi gano. Ya minum tu tak jadi sakit. Ni, apa ni? Hamba ni pelik lah. Bukan sehari. Hari ni dia minum, esok dia bubuh pula, lusa dia bubuh pula. Kena pelik Tok Mulu dia tak mati, tak darah, tak mutah, tak gapo ni. Pelik dah ni. Akhirnya dia buka Rusia. Tok Mulu, jadi saya ni nak royak satu perkara hak besar saya buat terhadap Tok Mulu ni. Oleh kerana saya nak saya ni jadi Isra' banyak-banyak, nak merdeka banyak-banyak, saya pun bubuh yapit, bubuh racun dalam air, patut akak Tok Mulu minum. Tapi saya peliknya Tok Mulu minum banyak kali dah air ada yapit tu, tapi tak sakit gapo. Geno Geno. Tok Mulu kata, Geno buat lagu tu ke aku. Peliklah muka duduk mari tu, duduk molek gapo, tak ada jadi gapo. Tapi buat lagu ni. Akhirnya Tok Mulu dia pun buka. Royak katanya, tiap kali aku pergi gelas, tiap kali aku nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak biasa tinggal. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak biasa tinggal. Doa dengan Allah Ta'ala, aku selamat. Aku jauh daripada segala benda jahat. Dengan amalan bismillah ni aku baca, Tuhan jaga aku. Allah ni di antara. Dah sebab tu kita bakal usaha baca Bismillahirrahmanirrahim lako. Nak buat apa? Bismillah kurang-kurang. Bismillah. Minum Bismillah. Kurang-kurang. Kalau hak molek lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Habis lalu dah siapa rahim tu. Jadi surah Fatihah ni ada kelebihan sangat-sangat banyak. Surah Fatihah ada berapa ayat weh? Ada 7. 7 ayat. Kelebihan surah Fatihah ni ada satu hadis. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Satu kali sahabat yang nama Abu Sa'id, dia duduk semaya dalam masjid. Dia duduk semaya dalam masjid. Nabi SAW panggillah dia. Seorang sahabat nama Abu Sa'id ni duduk semaya dalam masjid. Lepas tu Nabi panggil dia. Dia pun tak nyaut Kita panggil tak nyaut. Sebab apa sahabat ni tak nyaut? Sebab dia duduk semaya. Dia duduk semaya. Dia duduk semaya. Sebab tu dia tak nyaut. Lepas tu sudah dia semaya, sudah Abu Sa'id semaya ni,
Dia pun pergilah tempat Nabi SAW. Moga Nabi panggil dia. Nah, dia pun pergi tempat Nabi. Bagi siapa tempat Nabi tu. Nah, moga dia dengar ke kata Nabi saat itu SAW panggil. Pak Nabi pun tanya dia, "Buat Abu Sa'id siapa Pak Nabi?" Nabi tanya, "Hei Abu Sa'id, mu tak dengar kau kata aku panggil? Mu tak dengar kau kata aku panggil?" Abu Sa'id tu kata, "Ya Rasulullah, saya dengar kata Rasulullah panggil, tapi saya duduk lemai. Nak nyahuk gana ya Rasulullah?" Bawa Nabi dengar lagu tu, Nabi kata kena. Nabi kata, "Hei sahabatku, mu tak dengar ke? Mu tak tahu ke kata Quran Tuhan royak gana? Tuhan kata, istajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum." Apa nama ni? Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hei orang beriman, apabila Allah dan Rasul panggil kamu, mu kena nyaut. Dalam Quran Tuhan kata kalau Allah panggil, kalau Nabi panggil, mu kena nyaut. Sebab tu dalam hukum fiqh kata kalau kita duduk semaya, kita duduk semaya. Lepas tu Nabi SAW panggil kita. Kita nyaut panggilan Nabi tak batas semaya. Kalau Nabi adalah ni, makna kata fak sahabat lah. Masalah ni tak ada dah Nabi. Tu dalam kitab fiqh kata. Kalau kita duduk maya, misalnya kita jadi sahabat misal. Lepas tu Nabi panggil kita boleh nyaut tak batas semaya. Hak ni khususiyah khah kepada baginda Nabi SAW. Lepas pada tu Nabi pun royak pula, "Hei Abu Sa'id, nak bedak aku nak royak kepadamu tentang surah hak besar kali dalam Quran. Belum padamu nak tubik pada sejik ni. Aku nak royak kepadamu surah hak besar kali dalam Quran. Mu nak ke tak? Surah ni surah hak besar kali dalam Quran ni. Nak ke tak?" Abu Sa'id kata, "Nak lah. Nak ya Rasulullah. Nak. Nabi beroyak, surah hak besar kali dalam Quran ialah Al-Fatihah. Surah Fatihah. Ni surah hak besar kali. Nah, hak Allah Ta'ala wi kepada Nabi SAW, hak kita duk baca sokmo nak hari surah ni. Nak hari kita baca surah Fatihah ni. Siapa wajib kena baca Fatihah ni 17 kali sehari, 24 jam dalam masa tu. 17 kali. Siaplah aku baca berapa kali sehari? 17 kali wajib baca surah Fatihah itu di dalam semaya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Campur buat-buat pergi mari jadi 17 rakaat. Tiap-tiap rakaat semaya wajib baca Fatihah. Besar tak besar surah Fatihah, siapa yang diwajib kena baca dalam semaya. Dalam mazhab kita ambil hadis hak Nabi SAW ayat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Semaya tak jadi, semaya tidak sah kalau kita tak baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, besar surah Fatihah. Lepas ada tu dalam hadis yang lain Nabi SAW royak pula surah Fatihah ni jadi ubat Surah Fatihah jadi ubat. Bukan ya. Ya ni ubat, jadi penawar. Ada satu kali sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia jalan di kampung hak lain. Dia jalan ya safir sampai di kampung satu kampung. Lepas tu di kampung tu tak se ambil tetamu. Jadi fa Abu Sa'id sahabat Nabi SAW ni nak tempat rehat lah muka jalan mari jauh ni. Jalan mari jauh ni nak tempat rehat lah semalam tak apa dah. Jadi orang kampung tu tak say with sahabat jalan mari ni, hak jalan mari ni hak ada Abu Sa'id ni.
Al-Khudri dan sahabat-sahabat lain tu tak sendiri hak sini. Jadi Fa Abu Sa'id Al-Khudri ni kena tidur luar. Sejuk lagi lah apa malam-malam kan. Orang hak biasa pergi Mekah Madinah ya tahu. Kata sejuk tak ke mana. Nah, subuh tu. Tengah hari panas. Panas cek. Panas sungguh. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri tu bos apa di kampung tu nak minta tidur, demo kampung tu tak sewi. Paksa kena tidur di luar. Tak gede Allah Subhanahu Wa Taala ni ketua dalam kampung tu jatuh sakit. Ada kena ketik di ibu satu ibu. Jadi sakit. Bos sakit saat ni tu bomo gapo tak boleh nak fobat. Jadi apa ni kata ketua. Punang. Ketua hak kampung tu. Ketua kampung hak tak sewi Abu Sa'id Al-Khudri masuk tu. Jatuh sakit kena ketik ke ibu. Lepas tu siaplah nak buat lagu mana ni. Orang kampung tu pun kita tanyalah sahabat hak duk luar kampung tu. Hak tak boleh masuk, hak tak sewi masuk kata ada dak fok demo hak panas fobat. Fok demo ramai-ramai ni hak panas fobat tu ada ke dak? Ada kedak fok yang ramai-ramai hak pandang fobat ni. Abu Sa'id Al-Khudri kata ya mana. Ya pandang fobat. Tapi syarat nak wi aku fobat boleh. Kena ya taklah syarat atau mu kena bayar. Mu kena gini-gini. Mu kena wi tempat aku tidur atik lah malam ni. Jadi hang tak apa boleh. Abu Sa'id Al-Khudri pun masuk gi tengok ketua hak sakit tu. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia tak ada buat gapo ni. Ya ambil air, ya ambil garam ke. Baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Batu siuk di tempat sakit. Baca surah Fatihah siuk. Duduk start Allah Taala wihila sakit. Tak sakit orang tu. Tak sakit orang tu ni nak ayat atas surah Fatihah tu. Jadi ubat. Lepas ada tu, orang kampung saat ni tu wi kambing, wi biring kepada sahabat tu. Pak sahabat ia tak ada makan tak gapo lagi kelik pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Tanya Nabi, ya Rasulullah. Jadi pak saya ni baca surah Yasin, surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Wa ubat. Jadi hilang sakit. Nabi kata, demo ni tahu mana kata jadi ubat ni, masya-Allah ni. Jadi ubat. Lepas tu demo wi kambing, wi biring lagu mana boleh makan dak ni. Nabi kata boleh makan, buah kamu bagi atik kepada aku, Nabi kata. Sebab tu dah dalam hadis ni lah ulama sudah ambil hukum kata boleh makan upah orang ajar Quran. Boleh ambil upah. Ada pendapat ulama kata lagu tu. Tak ada masalah. Nabi pun kata membagi ke aku lah atik. Orang banyak ke umum tu. Tengok Allahu Rabbi ya Karim. Nak ayat sini nya nak apa? Surah Fatihah. Ni surah Fatihah jadi ubat ni, jadi nawar ni. Siapa hak sakit-sakit ke? Misal tu sakit mana? Sakit bahu. Pergi di bahu baca Fatihah, minta dengan Tuhan, Tuhan, dengan berkat surah Fatihah ini hilanglah sakit belakang aku, bahu aku ni, Tuhan. Ataupun kita nak buat ubat dalam air, tak apa, buat diri. Hak kita duduk air tawar kepada ustaz, kepada babo, dia baca Fatihah juga. Hanya bersembek kalau babo baca Fatihah, wasa nak molek pada mulut kita. Apa weh? Sebab mulut kita baca juga Quran dengan mulut ni, tapi banyak ngumpat lagi. Takut wasa jadi tawar Fatihah kita, tak jadi ubat. Kita yang ngewak aku tu lah. Kita nak ingat gini, kata mulut kita ni buat baca Quran. Bah kita nak pergi capur dengan kecak ngumpat je, sepatut ke tak nak capur lah aku tu benar molek. Tak sepatutlah mulut hak baca Quran nak pergi kecak ngumpat, tak sepatut. Ingat lagu tu. Jadi apa nama ni? Baca surah Fatihah.
Nah, baca surah Fatihah. Supaya kalau kita orang tino, mari uzur, mari haid ke apa. Nak buat ubat dengan air tawar ni. Lepas tu nak baca Fatihah boleh ke tak? Kita kena niat baca doa. Kalau baca Fatihah tapi bukan niat baca Quran, niat baca doa. Aku baca Fatihah ni niat doa. Nah, maka boleh baca, tak ada masalah. Hak tak bolehnya kita niat baca Quran. Ya orang tina mari haid ni boleh baca doa, boleh baca zikir. Walaupun doa itu mari pada ayat Quran. Supaya dengar doa kita dengar orang mati. Ada yang tu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Ayat Quran tu. Pak kita orang tina mari haid ni boleh baca ke tak? Inna lillahi. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa naik kereta, naik motor. Nah, hak tu ayat Quran tu. Wak jadi doa, tak ada masalah. Gitu. Nak ayat katanya, nah, surah Fatihah ni ada kelebihan dia juga, iaitu apa? Iaitu jadi ubat, jadi penawar. Nah, kalau kita luka, sakit mana-mana ke baca Fatihah. Nah, niat doa dengan Allah Taala jadi ubat. Itu satu surah dalam Quran. Surah patu yang keduanya hak saya nak sebut pada minggu ni, iaitu ayat kursi. Ayat kursi ni molek kita ni baca wi acak. Lebih-lebih lagi orang tino. Nah, orang tino. Sebab apa? Sebab hari ni kalau tengok hak dia mondok ayat mari ni orang tino kita ni duduk dalam apa kita bahaya tu sangat-sangat banyak persen. Orang duduk pun orang tino ya. Dia mau duduk buat khenak pun orang tino ya. Dia mau duduk buat sihir ke apa pun orang tino ya. Orang atas tu ada juga tapi kurang. Menyakit orang tino. Jadi kita orang tino ni kena ada pagar atik tubuh kita. Pagar hak besar kali baca ayat kursi seumur. Pagar hak besar kali ni wa amal dengan baca ayat kursi. Ayat kursi ni ayat hak mulia sekali. Ayat hak mulia sekali dalam Quran. Sebab tu kita lebih bagi kita orang tino. Orang atas pun supaya juga. Tak kira lah atas tino Belakang kecek muda. Baca ayat kursi ni petang pagi boleh. Lek pagi baca, lek petang baca. Ada hadis dalam kitab ulama sebut, siapa-siapa baca ayat kursi sebelah malam. Malam, sebangan malam ni. Malam ni, kita pun nak tidur ke apa, baca ayat kursi. Syaitan tu tak boleh masuk dekat kita sampai subuh. Syaitan tak boleh masuk dekat kita sampai subuh. Sebab apa? Allah Ta'ala hatta malaikat mari jaga kita. Lek malam kita tidur ni boleh buat laka dah. Siapa nak khenak, nak buat apa kita boleh sangat, boleh berlaka tu. Kalau sumuk nak masuk telinga kita masa tidur mudah kali. Sumuk ke ibu gapa nak masuk dalam telinga kita, nak masuk dalam hidung kita, muka tak ada biar sekat Tapi Tuhan jaga. Tuhan jaga. Lebih-lebih lagi demo nak kena kita masa tidur. Allahu Rabbi Karim. Sebab kita tak ada pagar apa dah ni. Sebab tu molek. Kalau kita retina mari haid, nak baca ayat kursi juga. Niat zikir, niat doa boleh. Niat buat zikir, niat buat doa boleh. Baca ayat kursi yang di pagar tubuh, malaikat mari jaga kita. Syaitan nak masuk dekat tak boleh. Syaitan hak ni tu. Nak masuk dekat tak boleh. Sampai Nabi SAW ayat kursi turun mari mula-mula yang kita tahu kata ayat Quran ni turun sikit-sikit, bukan turun kaligus mari di Nabi 30 juz lagu tu, bukan.
ayat, surah, ayat, surah. Sampai tu Bawa masa ayat kursi turun mari di Nabi SAW, syaitan semua bakak bimeh habis, bakak takut habis. Syiaklah ayat kursi turun mari lah. Sebab apa? Sebab orang baca ayat kursi ni Allah jaga dia. Hak lebih laginya jaga wijau pada gangguan syaitan iblis jin tu. Hak kita tak nampak dengan mata tu. Nah, Allah, pak orang kita hari ni banyak kalau kena nyakit pasal jin iblis syaitan ni ke payah, ada ubat nak fabat tapi susah. Sebab tu dia mengatakan di kuaken ke boleh tapi kena guna masa. Baik kita saat ni tukang dulu, pagar dulu. Ingat dah ayat kursi ke baca lek betul kali, lek pagi kali, lek malam kali ke. Nah, nak tidur baca ayat kursi. Buat pagar. Baca ayat kursi sekali, qul huwallahu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu baca doa tidur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidur, selamat orang ni. Dalam tidur dia apa kita tidur bukan sejak. Lek malam tu. Pukul 10, ambil pukul 10. Belah, 12, 1, 2, 3, 4, neje 7 jam kita tidur. Nah, pas tak sewi ada malaikat jaga kita ke? Nak wi ayah kita jaga kita dah. Nak wi mak kita jaga kita dah. Nak wi anak kita jaga kita masa kita tidur dah. Lek malam tu hewat wi manusia tidur lah ke? Pas apa nak jaga kita? Allah. Malaikat tu hantar mari. Nak buat lagu mana wi malaikat jaga kita? Di antaranya baca ayat kursi. Orang yang tak ingat lagi ayat kursi tu kena hafal tu. Ngapal dah, baca semua. Nah, duduk di awal juz 3. Kalau nak tengok dalam Quran. Buka Quran klik lagi juz 3 mula-mula. Muka mula-mula juz 3 lalu dah. Tengok. Satu ayat kursi ni, satu ayat lalu dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, baca. Supaya orang yang nak pergi motong apa tengah-tengah malam dah, gak orang motong muka 3. Nah, tak tahu atas sini muka apa. Tapi ada lah. Dia mata musik hantu di sini weh. Nah, semua tu kita duduk pergi motong, nah, kakak subuh ke bapa subuh semua, tapi malam ni wasa tidur tak nera. Pergi motong lalu dah. Nah, lepas tu ya nampak lah pelita, subangan pelita kuning-kuning. Ada orang mari motong juga weh biar ni. Mari piano kira. Kita tegur. Pihak kata orang tapi tu mari motong dah. Lepas tu tak dia tak nyaut gapo senyap. Kita tak apa, kita motong dulu dah. Dia pun motong tiap motong sudah tu. Nah, kakak matahari naik itu misalnya dia tak boleh nak mayat. Yang uzur lagi boleh nak mayat. Ada ukah tu. Nah, buku 3 tengah buku 4 lagi. Yang motong sampai matahari naik. Bawa matahari naik cerah mana? Ya pun nak pergi jumpa, nak pergi tegang mula. Saat ni tak ada nak kecek gapo nak ke tepi Jalan-jalan lagi tengok. Orang tak ada. Tengok bekas motor pun tak ada juga. Bulu roma naik. Aku tegur siapa buku 4 tadi ni? Buku 3 tengah tadi ni. Kena dah aku, kena dah. Lepas ada ni, lepas subuh hari mata. Tak kira dia mata nak ngusik dah. Tapi muncul dia tak mari dia cari kita. We jumpa lepas-lepas gitu. Kalau yang muka kita tengok atik tak tahu kata nak motong tak lepas dia tu. Baca ayat kursi masuklah hutan apa tu. Nah, itu hayaga kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa
wa huwal aliyyul azim. Kita baca ayat kursi masuk lautan mana, insya-Allah Tuhan jaga kita. Ni kelebihan orang baca ayat kursi. We beramal dengan ayat kursi. Dah Allah Rabbi ya Karim. Kalau ada masuk hatu ke apa, baca ayat kursi lah. Tadi ya. Dia dua ya. Dan kalau kita jumpa hatu, kalau kita baca ayat kursi, hatu tak lari, kita lah tak lari. Dah, yang dua tu ya. Baca ayat kursi, kalau hatu tak lari, kita lah lari. Dia buat apa lagi kalau hatu tak lari? Nah, tu. Habis itu. Itu satu kelebihan ayat kursi. Molek kita ngapa dah, orang tak ingat lagi tu, nah kena ngapa, kena baca ingat tu. Hak molek tu, nah ayat-ayat hak molek tu. Fatihah ingat dah, tak apa dah sat ni, engko duk baca sokmo dalam semaya. Ni ayat kursi ni. Nah, insya-Allah taala selagi tepat hak molek kita baca ayat kursi juga. Bila? Iaitu lepas maya fardu sokmo. Sudah maya zuhur ayat kursi. Baca wak wirid. Sudah maya asar tadi baca ayat kursi. Sudah maya ngorek baca ayat kursi. Baca semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin. Siapa-siapa baca ayat kursi lepas pada semaya waktu sokmo. Sudah maya zuhur baca ayat kursi, sudah maya asar baca ayat kursi, sudah maya ngorek baca ayat kursi, sudah maya isya baca ayat kursi, sudah maya subuh baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi wak wirid semaya. Nabi kata no, tidak ada benda hak sekat kita we boleh masuk syurga malaikat mati. Ni supaya ni fak kita lek dino ni kita tak nampak amal ni sebab tabir ni ya. Jadi sebab tabir, kalau waktu tabir nampaklah amal. Jadi Nabi kata orang baca surah Yasin sokmo, apa surah Yasin lah, ayat kursi. Baca ayat kursi sokmo lepas ada semaya fardu ni, tak ada gapo hak sekat dia boleh masuk syurga malaikat mati. Bermakna kalau mati pak masuk syurga boleh. Ni kelebihan orang baca surah apa ni ayat kursi. Orang baca ayat kursi. Baca semua. Nah, kita ambil lah kelebihan ni. Nabi royak atau masuk syurga ni, buat amalah ni. Mana kata kena maya dulu lah. Kalau tak maya baca ayat kursi pun yang tak ada. Tak masuk lah kelebihan ni. Nak masuk kelebihan ni kena maya dulu. Lepas maya tu baca ayat kursi. Nah, kita lah masa sikit dengan kelebihan yang sangat besar Tuhan nak bagi kita ni. Masa sikit dah tu. Nah, dapur tak wasak lagi. Nasi tak hangit lagi. Nah, ya gaduh nak mayar masa tu. Nah, bahu hangit-hangit ke apa ni? Tadi ya. Bah kalau misal kata kita ada hijau sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun cah lalu dah. Kita baca ayat kursi sambil duk jalan tu tak apa. Kalau gaduh sangat tapi molek dia tu baca ayat kursi sambil duduk tu yang gaduh bangun lagi. Hak molek ni hak molek benar ni, hadis sahih benar tu. Hadis hak kita boleh buat amal lalu dah. Dah kita bakatlah buat amal. Ni Nabi kata boleh masuk syurga. Jalan ni waktu kita boleh masuk syurga. Amalan hak kita buat di atas dunia boleh masuk syurga, di antaranya setengah daripadanya baca ayat kursi lepas pada semaya fardu sokmo. Ni buat kita semua hak duduk sini ingat belaka dah, tahu belaka dah, beramal pula. Tahu dah, ingat dah, beramal pula. InsyaAllah ta'ala kita boleh masuk syurga Allah ta'ala dengan Allah ta'ala redha kepada kita. Gitu habis. Ni kelebihan ayat kursi. Nah, lepas tu kelebihan ayat kursi selaginya Allah ta'ala jaga kita saat itu. Nah, jauh daripada syaitan iblis. Supaya ayat saat ni ada berlaku dah. Nah, di sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia duk jaga baris tengah.
Nah, dia duk jaga bagi tengah tu, lepas tu ada orang tua mari duk curi. Abu Hurairah nampak, Abu Hurairah pergi. Kena pakcik curi barang orang ni. Tak molek ni. Pakcik tu kata, "Hei awal, pakcik curi barang ni bukan kena dak. Pakcik ada anak, pakcik ada cucu, tak makan banyak hari dah ni sebab tu pakcik mari curi. Tak apa, pakcik tak saya curi dah, ambil kelik." Abu Hurairah baru dengar belah lagu tu. Nah, lepas pakcik tu pergi. Esok Abu Hurairah pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, "Hei Abu Hurairah, malam ni dia mari curi pula." Mari curi pula. Abu Hurairah lalu dah jaga. Mari sungguh pakcik hamalan tu. Mari pula Abu Hurairah pergi. Kena pakcik mari nyuri pula ni. Saya nak bawa pakcik pergi jumpa dengan Rasulullah. Pakcik tu baru dengar kata nama Nabi. Lalu dah tak segi. Nak janji dah. Pakcik janji dengan saya dah. Kata tak sin nak mari curi dah. Ya, tak sin nak mari curi dah. Lepas pula kalian dua. Esok pagi tu pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, "Abu Hurairah, malam ni pakcik tu mari pula." Mari pula dah kena tak berik ni. Nah, mari sungguh malam yang tiga. Abu Hurairah kata, "Pakcik, saya tak lepas dah. Saya kena buat juga jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pakcik kata gini "Pakcik nak buat satu amalan. Nak ke tak? Tapi mu kena lepas lah aku. Tak usah bawa aku pergi jumpa dengan Rasulullah." Gapo amalan tu? Mu lepas dulu aku nak oyak. Mu kalau buat amalan ni, barang-barang mu tu Tuhan jaga tak boleh kena curi. Barang-barang mu tu Tuhan jaga tak boleh kena curi. Syaitan pun tak boleh nak kena gapo. Gapo amalan tu? Iaitu baca ayat kursi. Lagu tu. Abu Hurairah lepas pakcik tu pergi. Esok tu Abu Hurairah pergi ayat ke Nabi. Ayat gini-gini pakcik tu wi amalan ni baca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi, syaitan iblis ni tak boleh nak kena kita. Tuhan jaga kita. Tuhan jaga daripada curi ke apa semua tu. Nabi kata, "Hei Abu Hurairah, orang tua hak mari curi tu, mu kena ada kata siapa? Orang tua tu adalah syaitan iblis. Tapi benar hak yang royak tu benar sebenar. Hak yang royak ku mengata baca ayat kursi tu jaga daripada syaitan iblis, benar tu hak benar. Tapi diri syaitan iblis itu bohong. Muka syaitan iblis ni yang biasa bohong, tapi hani hak yang royak benar." Nabi kata. Ni besar ayat kursi. Siapa syaitan iblis pun tahu. Kata besarnya. Sebab tu kalau kita hak ingat ayat kursi ke apa dah ni, molek benar. Bagi kita buat amal lah. Baca pagi betul ke apa tu dah. Habis itu baru dua surah. Apa ni? Baru dua perkara. Ada lagi ayat dan surah lain, insya-Allah taala kita nanti sama semula. Pada bangun ni kita watis kat ni dulu, insya-Allah taala. Kita nanti sama semula pula. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.